Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ini cikgu akan mengajar tentang bagaimana menghuraikan selengkapnya penjelmaan. Okey, ini biasanya kertas soalan ini di soalan nombor 13 kertas 2 iaitu part B. Okey, dia ada bagi gambar raja yang menggabungkan dua jenis penjelmaan yang kita kena huraikan. So, ini soalan ini cikgu akan menyentuh beberapa soalan ataupun akan membincangkan beberapa soalan. So, secara generalnya cikgu membezakan dengan menggunakan warna. Hijau ialah image bagi coklat di bawah penjelmaan M, manakala pink ialah image bagi hijau di bawah penjelmaan N. So dalam situasi ini sangatlah penting bila nak menghuraikan selengkapnya penjelmaan, amatlah penting pelajar kena tahu mana satu image dan mana satu adalah objek. Okey. So, kita tengok tu soalan yang pertama iaitu yang ini Yang ini, okey. So, yang ini seperti soalan tadi, dia mengatakan bahawasanya hijau ialah image bagi coklat. So, hijau ialah image bagi coklat. So, kita tahu bahawasanya yang ini objek dan ini adalah image. Okey. So, di bawah penjelmaan M. So, kita nak cari apakah penjelmaan M. So, macam mana saya nak tahu penjelmaan ini penjelmaan apa? Kita ada 4 jenis. Okey. Iaitu pembesaran, translasi, pantulan dan juga putaran. So, macam mana nak tentukan? Okey. Macam yang cikgu cakap, cikgu pernah tunjuk dekat video yang sebelum. First, kita tengok size dulu. So, bila kita tengok objek dan image, dia punya size ni adalah sama. Okey, size dah sama, maksudnya definitely penjelmaan M bukanlah pembesaran. Okey, lepas tu cara teknik kaedah yang kedua, okey, lepas kita tengok size, kita tengok buat garisan yang sama sisi dia. So contoh saya ambil sisi ini, so yang saya ambil yang sisi ini, saya buat satu garisan. Saya buat satu garisan yang ini dan yang ini pun saya buat satu garisan. Bila saya gabungkan, dia adalah garis lurus. Maksudnya dia selari, dia straight je. Okey, ini bermaksud, okey, bila kita nampak macam ni, lepas tu dah nampak garisan, kita nampak macam seolah-olah objek ini diterbalikkan. Okey, dapatlah kita tafsirkan bahawasanya, dapatlah kita huraikan bahawa okey, penjelmaan M ialah penjelmaan M ialah pantulan. Bila kita buat pantulan, kita mesti ada satu kata kunci, iaitu kita mesti pada garis. Yang ni adalah kunci dia, mesti ada pada garis. Pada garis ini maksudnya macam cermin lah. Okey. So kalau lihat di sini di manakah orang kata apa? Kawasan yang merupakan dia punya garisan. Dia punya, maksud saya, garisannya. Okey, cara senangnya ialah cermin dia kat mana? Cermin dia kat mana? Maksudnya kita tengok kotak antara bucu ni, macam biasalah kita pilih bucu ni dengan bucu ni. Okey. So kita tengok kotak ini, kotak dia ada satu, kotak yang ni ada dua. So maksudnya dua. So ingat, syarat pantulan ialah bila pantulan ni dia punya jarak antara cermin, antara pantulan ni antara cermin adalah sama jarak dia. So ini jarak dia sama, maksudnya dekat sini kita dapat tahu bahawasanya garisannya ialah ini. So kalau cikgu buat garisan sampai bawah ini, dia adalah bersamaan dengan 5. Maksudnya jawapan cikgu bagi soalan ini ialah penjelmaan M ialah pantulan pada garis, sebab dia menyentuh garisan X, maksudnya X bersamaan dengan 5. Okey, so kita dah dapat dah jawapan penjelmaan M ialah pantulan pada garis X sama dengan 5. Okey. Ada ke cara lain? Ada cara lain. Okey, yang kita nak buat, bolehlah kita buat.
Yang penting kita kena ada peralatan, iaitu jangka lukis. Jangka lukis. Tapi cikgu punya tradition, dia punya lain sikit jangka lukis dia. Jangka lukis dia cikgu punya ni lah. Okey. Macam mana nak guna jangka lukis? Okey. Buat satu garisan. Kita dah buat satu garisan kat sini kan tadi. Okey. Kita buat satu garisan. Kalau boleh garisan yang kita buat itu, contohlah. Macam garisan ni. Antara bucu ni dengan bucu ni. Kan? Okey. Pastikan jangka lukis itu tidak boleh melebihi garisan itu. Saya tanda sini 1 dan saya tanda dari titik ini. Alamak, tak nampak. Tanda dari titik ini 1. Macam ni. Okey. So, kita buka kembangkan dia supaya dia jauh sikit. Kita ambil daripada titik yang saya dah buat ni tadi. Saya tanda sini. Allah. Dia letak ni lah. Okey, saya tanda sini 1 dan mestilah absolute kena bawah ni 1. Okey, bergerak-gerak. Sorry lah, kita ada. Okey, 1. Bila cikgu buat gabungkan ni, ialah dia adalah pada garis ini. Okey, cara dia begitulah menggunakan kita punya jangka lukis. Okey. Penjelmaan M kita dah dapat tadi kan. Jadi kita pergi pula kepada penjelmaan N. Penjelmaan N maksudnya yang hijau ini objek, yang ni adalah image. So, di sini hijau objek, ini adalah image. Okey, tengok macam tadi cikgu cakap, kita kena tengok size. Okey, bila kita tengok size dekat sini, kita dapati bahawasanya size tak sama. Okey, bila size tak sama maksudnya pembesaran. Pembesaran. Okey, Allah tak nampak pula tulisan. Kat mana nak tulis kat sini lah. Pembesaran. Okey. So, bila pembesaran ini nak kena tahu, kita kena ada pada pusat. Pusat ditulis dalam koordinat. Okey, koordinat itu X dan Y. Lepas tu dengan faktor skala. Kalau lihat kat sini ya, dia punya gambar jadi terbalik. Maksudnya dia kecil dan dia terbalik. Dia kecil dan dia terbalik. Okey. So dia kecil maksudnya kat sini skala, faktor skala kita akan jadi negatif. Sebab dia mengecil. Negatif. Dia terbalik sebab dia negatif. Silap kata, dia mesti pecahan. Macam mana cikgu tahu pecahan? Ya, tengoklah dari besar pergi ke kecil. So, kan kalau ikutkan format bagi ni adalah I/O. Okey. Image, sisi image 1 bahagi dengan objek 2, maksudnya 1/2. Tapi sebab keadaan dia terbalik, macam mana cikgu tahu terbalik? Okey, cikgu gabungkan. Okey, semua titik ni cikgu mesti sentuh. Maksudnya yang ini, bucu ni cikgu sentuh yang ni. Nampaklah? Yang ini, yang ni cikgu sentuh yang ini. So yang ini cikgu sentuh yang ini. Okey, so nampak tak dekat sini? Sini titik dia bersilang. Jadi dia bersilang, nampak kan? So itu sebab saya tulis negatif. Dia sebab dia bersilang macam tu. Jadi titik ni adalah kita baca dari X. X ni adalah 4. Y nya adalah 6. So dia punya huraian bagi penjelmaan N ialah pembesaran pada pusat 4, 6 dengan faktor skala negatif 1/2. Kenapa negatif? Sebab dia terbalik macam tu. Nampak bila kita buat garisan bersilang begini, dia macam dia jadi X macam tu. Maksudnya terbalik, so negatif. So dari besar ke kecil dia mestilah dari pecahan, sebab sisi image bahagi dengan sisi objek. Jadi kita dapatlah jawapannya ialah
1/2. Negatif 1/2. Okey, ini contoh soalan yang seterusnya macam biasa. Okey, soalan dia sama macam tadi juga. Okey. Hijau ialah image bagi coklat di bawah penjelmaan M. Okey. Hijau, kita huraikan selengkapnya penjelmaan M. Okey. So hijau adalah image kepada ini. So ini objek. Maksudnya apa tu? Okey. Nak tentukan dulu penjelmaan apa penjelmaan dia. Okey, mula-mula nak tahu penjelmaan dia apa, kita tentukan dahulu saiz dia. Tengok saiz dia. Sama je saiz dia. Okey, maksudnya bila sama, kita kena buatlah garisan. So cikgu pilih satu garisan contoh bucu ni dengan bucu ni. Cikgu nak dapati bahawasanya ada sudut 90 darjah dekat sini. Apa tu maksud dia? Maksudnya putaran. Macam tadi kan, soalan tadi dia memang bersilang juga, tapi dari kecil ke besar. Yang ni dia bersilang tapi saiz dia sama. Jadi dekat sini kita tahu bahawasanya dia adalah putaran. Okey, kita tahu putaran penjelmaan M ialah putaran, tapi putaran kita tahu juga 90 darjah. Jadi dia ikut arah jam atau lawan jam. Jadi sebab dari sini pergi ke sana, nampak, dari sini pergi sana, dari sini pergi sana, maksudnya dari sini pergi sana, maksudnya ialah arah jam, 90 darjah arah jam. Okey. Lepas tu, lepas dah arah, kita kena tahu apa? Kita kena tahu pusat. Pada pusat. Nah, comel sikit kan. Pada pusat. Okey. So, cikgu padam yang ini tadi, ya. Yang tadi ni nak tentukan tadi. Okey, apa yang cikgu nak buat untuk menentukan, okey, untuk menentukan pusat putaran ini, benda yang cikgu kena buat, cikgu kena pilih satu titik, satu bucu dari gambar ni, satu dari objek dan satu daripada image. So yang ni tip dia sinilah, nampak, cikgu nampak di sini sama. Lepas tu cikgu lukis L, nampakkan arrow cikgu, jadi cikgu lukis dia mesti L dia ke bawah. Macam tu. Okey, lepas dah dapat tu cikgu kira berapa kotak L ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 kotak. 6 kotak kena bahagi 2. So sama dengan 3. Maksudnya daripada yang bukan L ni, cikgu kira 1, 2, 3. Stop sini. Tapi bukan sini pusat dia. Ini sebab kita nak tentukan pusat kan, daripada nak. Jadi kita kena tengok dari yang ini, yang kita ni, tengok berapa jarak dia dengan L kita ni. Kita punya bucu L ni. 1, 2 kan, 2. Maksudnya bila 2 kita kena keluar 2. 1, 2. So ini adalah pusat putaran, iaitu pada, yang ni kita tengok bawah, X kita ialah 5. So tu dia lah X, salah lah. Kita ialah X 5. Lepas tu Y 8. Dapatlah putaran penjelmaan M ialah putaran 90 darjah arah jam pada pusat 5, 8. Okey. Nampak kan? So ini adalah penjelmaan M. Lepas tu dia minta pula penjelmaan warna pink ini ialah image penjelmaan N. Pink ialah image bagi hijau. So pink adalah image bagi hijau. So maksudnya yang ni objek, yang ini adalah image. So kita nak huraikan selengkapnya penjelmaan N. So saiz kecil ke besar, maksudnya kita tahulah kita punya penjelmaan kita adalah pembesaran. Kalau besar, kita kena cari pada pusat. Kita kena cari pusat dia. Pusat dia dekat mana? Dalam bentuk ni lah, mesti koordinat. So nak cari pusat, ambil pembaris. So segala-galanya kita akan temukan dia.
bucu ni. Kita akan temukan begini. Serta bucu ni dengan bucu ni, of course lah. Okey, lepas tu yang ni pun macam ni. Tak ada macam ke atas tau. So yang ini pun begini. Nampak tak? Ni pusat dia. Dia bersilang kat sini banyak. Saya buat garisan. Jumpakan semua bucu mak. Ni pun kalau saya jumpakan bucu ni pun dari sini bucu ni jumpa dengan bucu dia, sok pergi sana. Nampak dia bersilang pada kawasan dan titik yang sama. Garisan-garisan ni tadi. Okey. Jadi kat sini kita tahu, kita baca 9 X Y dia adalah 12 dengan faktor skala. Berapa faktor skala dia? So kita ambil objek dengan image. So I-O, image objek. So image kita kira 1, 2, 3, 4. So image 4, objek kita 1. Maksudnya dengan faktor skala 4 bahagi 1 sama dengan 4. So dengan faktor skala 4. Jadi dekat sini kita tahu bahawasanya penjemahan N ialah pembesaran pada pusat 9, 12 dengan faktor skala 4. Okey. So itu soalan ini. So kita akan tengok soalan seterusnya. Okey. So ini nak tengok soalan seterusnya. So macam biasa sama juga huraikan selengkapnya. So penjemahan M dengan N. So hijau image, ini adalah objek. So kita tengok sini. Image, di sini ada objek. So macam mana saya nak tentukan dulu? First, tengok size. Size ini dengan ini sama. Okey. Kalau sama, kemungkinan besar dia adalah putaran, pantulan atau translasi. Okey. So macam mana saya nak tahu dia mana satu? Okey, ini hijau dengan ni ya, hijau dengan ni. So saya buat satu garisan. Ni dengan bucu ni dengan bucu ni. Oh, nampak dia selari. So bila selari, saya tahu bahawa ini adalah pantulan. Okey, pantulan mesti ada garis, mesti ada cermin dia. So dari mana dia terpantul? Macam mana dia punya keadaan? Dari sini ke sini. Maksudnya kita tahu kita ada cermin dekat sini. Di antara tengah-tengah tu. Nampak tak? So cermin dia adalah pada 8 ini menyentuh garisan Y, maksudnya Y pantulan pada garis Y sama dengan 8. Okey, nampak kan? Okey. So yang ini adalah penjelmaan M. Okey. Kita pergi ke penjemahan N. Penjemahan N dari pink. Pink ialah image kepada hijau. So pink adalah image kepada hijau. So pink adalah image kepada hijau. Okey, tengok size. Size dia dari kecil pergi besar. Maksudnya apa? Pembesaran. Masih ada apa tadi? Cikgu cakap pembesaran masih ada apa? Mesti ada pusat. Pada pusat. Okey, pusat ini ditulis dalam bentuk koordinat. Okey, macam mana nak cari pusat? Okey, macam cikgu kata tadi, kita bertemukan objek dengan image punya dia bertemukan. Temu, lepas tu kasih panjang. Okey, so bila cikgu temukan, sini zoom, so sini zoom. Nampak tak dia bersilang di sini? Di sini dia bersilang. So, bila dia bersilang di sini, kita ambil lah dia punya point ni. Kita ambil X dia 8. Y dia pun 8. Dengan, lepas dah pusat, dengan faktor skala. Dapat jawab ni 3 markah. Dengan faktor skala, tadi cikgu kata, image bahagi dengan objek. Ambil satu sisi image. Image. Ni image yang warna pink kan. 1, 2, 3, 4 kira. So image 4. So objek saya warna hijau. 1, 2. So 2. 2, 4 bahagi 2 sama dengan
2. So faktor skalanya adalah 2. Jadi penjelmaan N ialah pembesaran pada pusat 88 iaitu koordinat. Allahu Akbar. Okey, macam biasa kita nak cari penjelmaan F. Hijau ialah image kepada yang coklat. So hijau image yang coklat. So hijau image yang coklat. So ini objek. So maksudnya ni adalah image dia. So tengok sama saiz tak? Okey, sama saiz. Jadi maksudnya sekarang ni bila sama saiz kita kena buat garisan pada bucu-bucu yang kita nak. So macam ni bila saya buat gini, saya buat bucu yang ini, saya buat bucu yang ni. Saya dapati bahawasanya dia adalah selari, sama je garisan dia. Makanya di sini saya dapat tahu bahawasanya ia adalah pantulan. Pantulan. So pantulan masih ada pada garis. Okey, so macam mana saya nak cari garis? Macam yang saya katakan tadi. Okey, bergerak-gerak saya punya ni. Okey, kita akan ambil kita punya jangka lukis. Okey, kita akan ambil jangka lukis kita. Kita buat satu garisan di sini, garisan yang lurus daripada bucu, salah satu bucu, mana-mana boleh. Saya nak guna yang ini boleh, saya nak buat garisan yang ni pun boleh. Tapi yang ni saya gunakan yang ini. So saya ambil jangka lukis saya ini, saya punya ini saya letakkan kurang daripada itu. Maksudnya saya tak buat besar lah, saya tak buat sama panjang. So saya tandakan. So sini yang ni saya tanda situ. Okey, so sana seperti saya tak ambil di sini, saya ambil di sini. Saya tandakan. Okey. So saya dapat yang tu. So saya dapat dua tanda ini. Lepas tu saya buka besar sikit, luaskan sikit daripada yang saya dah tandakan tadi. Okey. Saya buat satu tanda di sini. Satu lagi. Saya buat tanda dekat sini. Okey, so sama juga dengan yang ini. Yang ini letak sini. Saya buat tanda kat sini. Yang ini buat tanda di sini. So garisan itu kita gariskan. Maksudnya yang ni, yang silang ni kita buat garisan. So kita dapat inilah cermin dia. Nampak tak? Yang ni, yang garisan itu. Itu adalah cermin dia. So kita tahu bahawasanya pantulan pada garis. Pantulan pada garis. Sebab dia sentuh apa tu? Dia sentuh Y. Okey, bila dia menyentuh Y, maksudnya dia adalah, tak nampak, dia adalah 11 pada garis Y sama dengan 11. Okey, so itu jawapan dia. Selain itu, daripada yang tadi, selain menggunakan jangka lukis, kita boleh buat juga secara manual. Okey, maksudnya sekarang ni kita tengok, kita ambil bucu, jarak bucu. Maksudnya contoh kalau bucu ni saya ambil, saya kira 1, 2 kotak bahagi 2. Maksudnya setiap satu ni 1. Pak, dia masih lagi tengah. Sama juga dengan yang ni. Contoh yang ni kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 bahagi 2, 3. So 1, 2, 3 sampai 11. Jadi nampak? Masih lagi garisannya adalah Y sama dengan 11. So mana-mana cara yang pelajar nak guna, boleh guna. Okey. Jadi penjelmaan N dah selesai. N pula. Penjelmaan M dah selesai. Kita nak cari penjelmaan M. Okey, so penjelmaan M kita angkat. Penjelmaan M, pink image, yang ni objek. Pink image, yang ni objek. Oh, apa telah berlaku? Okey, senang tadi cikgu cakap. Tengok saiz dia. Saiz dia sama? Sama. Okey, dah tengok saiz, kena buat garisan. Garisan kita pilihlah bucu ni. Bucu. Maksudnya pilih dia punya ni garisan bucu-bucu. Maksudnya garisan yang dia punya, maksud cikgu dia nak menampakkan dia ni kan. Okey. Contoh yang macam tegak aje. Okey, macam ni kan. Ni saya buat ni. Mesti ingat lah. Ni patutlah saya ingat cikgu punya gambar. Okey. So yang ni cikgu buat satu garisan. Macam tu nampak? Okey, lepas tu yang ini cikgu ambil tau sisi yang sama. Kau ambil bucu, ambil sisi yang sama. Nampak tak? Bersilang dah 90 darjah. Kita tahu dekat situ adalah putaran. Putaran 90 darjah.
Okey, arah jam ke lawan jam? Dia dari sini pergi sana kan? Dari sini pergi sana. Maksudnya kita tahu dia adalah lawan arah jam. Dah 2 markah. Lepas tu kena bagi tahu pusat. Okey, pusatnya macam mana nak kira pusat dia? Pusat dia macam yang cikgu cakap tadi. Okey, cikgu ambil bucu. Yang ni ambil bucu. Tadi ambil garis, ni ambil bucu. Bucu. Maksudnya kalau dia pergi ni, kalau cikgu ambil yang ni, kalau dia pergi sini, mana bucu dia? Ni kan? So, cikgu buat satu garisan L. 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 Okay, kita buat L. Lepas tu, lepas dah buat L, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita ada 12 kotak. Bahagi 2. Maksudnya 6. Kan? So, bila 6, cikgu potong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya, kat titik ni lah. Tapi tu bukan pusat dia. Dari titik yang kita berhenti ni, kita kira pula berapa jarak antara ni sampai sini. Berapa jarak dia sampai sini. Jadi 1, 2, 3. Maksudnya bila 1, 2, 3, kita kena keluar. 1, 2, 3. Keluar 3. Okey, yang ni. So, kita tahu pusat kita ialah X sama dengan 3. Y dia adalah 14. So, maksudnya putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 3, 14. Jadi, cikgu rasa cukuplah cikgu ajar sampai sini. Kalau misalnya ada masalah pemahaman, bolehlah roja-roja ataupun tengok balik video tu. Kalau tak jelas ke apa, ni lah, tulis kat bawah tu, komen tu, supaya cikgu boleh buat video lain yang memberikan contoh yang lebih detail dan mengikut apa persoalan yang student tanyalah. So, do comments and subscribe. Okay, bye.